berubah atau rebah. Saya ingat lagi kata-kata Datuk Seri apabila Datuk Seri mengambil alih teraju. Tapi masih ada suara-suara sumbang yang mengatakan mereka tidak lihat perubahan yang ketara sangat dalam UMNO. Mungkin secara sikap dan minda mungkin ada perubahan Datuk Seri lihat. Dari segi UMNO, dasar-dasar yang ditunjangi oleh UMNO melalui kerajaan, dasar-dasar ni kita dapat lihat umpamanya UMNO menyokong dasar transformasi negara, UMNO menyokong konsep satu Malaysia, dan UMNO juga menyokong segala inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan. Dari segi UMNO itu sendiri, kita telah melakukan perubahan dan pembaharuan di mana kali pertama dalam sejarah parti kita, kita telah dapat melaksanakan apa yang kita katakan pemilihan secara langsung, di mana kita tidak bergantung kepada 2,600 perwakilan yang datang ke Kuala Lumpur untuk mengundi kepimpinan parti dari atas sampailah ke peringkat majlis tertinggi. Tetapi kita membuat pemilihan melalui penyertaan akar rumbi. Saya tekankan kita mesti menjadi pengamal the new politics. Dan ini saya akui memakan masa sebab mengubah mindset manusia tentu sekali makan masa. Tapi apakah Datuk Seri melihat ahli UMNO bersedia berubah dari segi minda dan budaya mereka, sanggup transform daripada dulu cara menerima sogokan dan tidak lagi berbuat demikian selepas Datuk memperkenalkan cara pemilihan ini? Belum sepenuhnya, saya akui belum sepenuhnya lagi. Tetapi ini satu, saya anggap ini sebagai satu perjalanan. Ini mungkin fasa pertama. Selepas ini kita perlu melihat adakah kaedah-kaedah yang lebih baik dan bagaimana kita nak ubah mindset mereka ini begitu setia pada parti. Mereka ini berkhidmat untuk parti. Tapi saya harap dalam soal pemilihan dalam parti ini kita menjunjung nilai-nilai yang murni dalam pemilihan. Pemilihan raya lepas, kita lihat ada lonjakan kerusi bagi pihak UMNO, sedangkan di pihak rakan-rakan lain kurang mendapat sokongan. Apakah reformasi atau transformasi yang dilakukan itu memberi kesan dalam bilangan kerusi yang diperoleh oleh UMNO pada pilihan raya lepas? Sedikit sebanyak sokongan yang bertambah pada UMNO menunjukkan perubahan yang kita lakukan mendapat sambutan di kalangan rakyat. Tapi sokongan kepada UMNO di kawasan bandar, urban, tidak begitu memuaskan lagi. Jadi langkah kita ke hadapan ialah untuk terus mempertahankan UMNO, kekuatan kita, teras kita di kawasan bandar, luar bandar. Tetapi di samping itu, kita perlu dilihat sebagai parti yang ada sokongan yang semakin bertambah di kawasan-kawasan bandar. Di peringkat angka rumi Datuk Seri, bahagian cawangan, kelihatan seperti orang-orang itu juga yang menjadi ketua bahagian. Jadi di mana peremajaan itu boleh berlaku kalau mereka masih mau bertahan walaupun telah memegang 4-5 penggal? UMNO sebuah parti yang demokratik. Jadi hakikatnya kita cuma boleh menggambarkan prinsipnya, tetapi pada akhirnya itu pulang pada ahli UMNO sendiri yang memilih. Tidak semestinya mereka kekalkan pemimpin yang sedia ada, dan tidak mungkin juga mereka tolak semua. Jadi kalau pemimpin lama tapi masih lagi boleh berkhidmat, masih lagi boleh beri sumbangan dan mendapat sokongan daripada ahli, mereka akan kekal sebagai pemimpin. UMNO dikatakan seperti seorang tua yang tidak dihormati lagi oleh golongan muda. Katanya parti ini sudah terlalu lama memerintah, ketinggalan zaman. Jadi sebagai presiden, tidakkah Datuk Seri terasa
kecil hati atau jauh hati. Itu mencerminkan keterbukaan dalam masyarakat kita. Sebab masyarakat kita lebih terbuka hari ini berbanding dengan masa-masa yang lalu. Dan peranan media sosial begitu meluas, tak pernah pada peringkat yang kita lihat pada hari ini. Jadi kepelbagaian pendapat ini semakin rancak dalam masyarakat kita. Kita boleh lihat ini sebagai satu perkembangan yang sihat, yang positif. Dari satu segi, maknanya kita sebagai pemimpin kena banyak bersabar orang kata, ataupun menerima hakikat bahawa tak ada satu aliran pendapat berbanding dengan masa-masa yang lalu. Saya terima kalau ada perbezaan pendapat, tetapi sebagai Perdana Menteri, saya pentingkan keamanan dan keharmonian dalam negara kita. Sebab tu kita ada kebebasan, tetapi kita ada hadnya. Bukan kebebasan yang mutlak, sebab ia akan membawa pada huru-hara, anarki. Tentu kita tak mahu pada anarki. Kita nak masyarakat yang toleran. Kesabaran Datuk Seri itu boleh dianggap sebagai satu kelemahan untuk bertindak. Tidak, saya tak anggap itu sebagai Bagaimana kelemahan. Datuk Seri memandang Jauh sekali. gulungan yang begitu? Saya tentu sekali dia tak mahu. Kalau kita tanya apakah mereka mahu satu keadaan di mana ada saja yang mengeluarkan pendapat, kita tangkap bawah ISA. Apakah itu yang kita hendak? Datuk Seri, ada pihak dalam parti sendiri, UMNO sendiri, yang seolah-olah merasakan Datuk Seri ni terlalu penyabar orang. So, tahap toleransi itu lebih tinggi barangkali. Mereka kena tangkap saja. Saya percaya majoriti rakyat Malaysia mahu kepada ruang yang lebih luas dalam diskurs politik tanah air kita. Mereka tak mahu sampai pendapat mereka terkongkong. Mereka tak mahu hidup dalam keadaan ketakutan. Dan kalau kita buat penilaian, tak semua yang mahu kita balik kepada zaman ISA. Jadi saya lihat ini sebagai satu perkembangan yang positif. Walaupun ada suara-suara yang mahu kita kembali pada zaman ISA, tapi kita ada kuasa yang cukup untuk bertindak terhadap sesiapa yang cuba merosakkan keamanan dan keharmonian dalam negara kita. Mereka yang ada menunjukkan keinginan untuk melakukan keganasan umpamanya, kita boleh ambil tindakan di bawah SOSMA. Kita juga masih ada lagi akta hasutan. Memang kita ambil tindakan berdasarkan pada undang-undang negara, tetapi bukanlah dengan cara kita menangkap ikut kita rasa kita marah pada mana-mana individu, kita tangkap bawah ISA. Saya percaya kalau kita buat macam itu, lagi ramai orang marah pada kerajaan.